Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling besar, iaitu diberi nikmat hidup, di mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Lalu Allah memberikan kita kehidupan untuk menyatakan cerita-cerita, kisah-kisah tentang pentadbiran, pentakdiran, qada dan qadar, semua dah bertulis sejak azali lagi. Maka kita cuma nak mengiyakan ataupun meyakini bahawasanya kita ini tidak ada daya upaya ataupun kita memakai kalimah sakti la ilaha illallah. Tiada, melainkan semua ni adalah cerita-cerita, kisah-kisah Allah. Tetapi kita tidak memahaminya ataupun mengimaninya. Kita tak meyakini. Kita terus menerus membaca, menyebut, memakai serban, memakai rida, memakai jubah, memakaikan pakaian-pakaian luar tanpa kita dalam keadaan mengenal kepada Allah, memahami, mengimani. Dan setiap langkah-langkah nafas kita habiskan dengan kesyirikan. Kita tidak mengesakan Allah dengan sebenar-benar. Kita hanya bertopengkan syariat. Kita tidak memahami hakikat wal ma'rifat. Maka kita berani mengucapkan kita mengenal Allah, tetapi sebenarnya di sisi Allah kita belum kenal benar-benar Allah. Kita hanya mementingkan hawa nafsu, keinginan kita untuk kita menangi, untuk kita memuaskan hawa nafsu, kehendak-kehendak kita. Ini sebenarnya yang kita pikul dalam kehidupan kita. Inilah dinamakan beban yang kita pikul, kezaliman yang kita lakukan sendiri. Sedangkan Allah memberikan kalimah sakti supaya kita membuangkannya. Allah menjelaskan lagi dengan mengatakan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Allah suruh buang, Allah buangkan, Allah lapangkan, Allah kosongkan dalam pemikiran kita supaya menumpukan, mengesakan Allah, kerana yang wujud hanya Allah. Tapi kita isikan dengan sampah-sampah, bangkai-bangkai kesyirikan, kebusukan. Kita biarkan, kita biarkan berada dalam diri kita bangkai-bangkai ini tadi, ketidaksucian tadi. Keakuan diri itu adalah sesuatu kebusukan ataupun satu kerosakan, yang mana kita biarkan kerosakan itu sambil kita menyebut-nyebut nama Allah, padahal dalam diri kita penuh dengan kerosakan. Allah tidak ridha selagi kita tidak faham, tidak kenal kepada Allah. Allah takkan ridha kepada kita.
Dan Rasulullah SAW memang diutus untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sesuatu mengenal diri, iaitu segala sesuatu yang Allah jadikan, termasuk diri kita sendiri, supaya kita kenal bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa. Sampai kita kenal yang ada wujud hanya Allah. Jadi takluknya mengenal kepada diri kita. Jadi kita biarkan anak, cucu, isteri, suami ataupun siapa-siapa pun tidak mengambil tanggungjawab yang penting ini untuk mengembalikan balik umat Islam pada akhir zaman ini. Jadi inilah sebenarnya bila dibiarkan, maka itulah kita akan melihat kesian anak cucu umat Islam ini, kesian kita tengok. Dibuat oleh orang-orang Yahudi, Zionis, dibuatnya kita ini seperti berada di meja makanan. Maka diratah kita mudah-mudah. Diperbodohkan kita dengan mudah. Disihir kita. Disilat matakan kita. Jadi kita berada seolah-olah kita ini berada di dalam keadaan selamat. Padahal kita telah disihir. Kita berada di dalam keadaan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah takkan reda kalau sekiranya kita sendiri tak mau kenal kepada Allah, tak mau kenal diri kita. Kita masih lagi membawa akuan-akuan diri kita dalam kehidupan. Kita solat 5 waktu bagus, kita qiyamul lail bagus, kita buat apa ibadah sedekah, haji, umrah bagus. Tetapi Allah takkan redha selagi kita tidak mengenal kepada Allah. Kerana Nabi Muhammad SAW dah memberitahu, amal banyak, ilmu banyak tanpa kenal kepada Allah, maka tidak akan memberi manfaat. Maka fahamkan benar-benar sabda Nabi SAW ini. Jangan kita tertipu, bukannya Allah tak menyuruh kita melakukan ibadah. Tetapi Allah menyuruh mengimani dulu. Innal ladzina amanu. Meyakini bahawasanya yang melakukannya, ibadah, segala ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak memiliki kuasa dan kehendak, melainkan apa yang dapat kita lakukan, kebaikan demi kebaikan itu adalah menyatakan bahawa dialah yang menyembah pada dirinya sendiri. Dialah yang sebenarnya mengesakan dirinya sendiri. Dialah yang cukup mengingat dirinya sendiri. Maka sekiranya kita telah mengenal diri, mengenal Allah, maka kita akan berlepas diri untuk mengakui bahawa kita ini memiliki walaupun senapas, walau sekelip mata pun. Jadi kita akan bersungguh-sungguh, akan mentakdir, iaitu segala-galanya. Ketetapan itu hanyalah dari sisi Allah yang Maha Esa. Tak ada lain lagi. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Yang setiap kali mukadimah kita akan mengingatkan kembali. Ataupun yang mana yang terus ingat, teruslah laksanakan istiqamah. Tetap merasakan tidak ada lagi akuan-akuan diri. Melainkan yang nyata jelas adalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan, mentajalikan sekalian alam ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah mentajalikan dengan bijaksana, tanpa satu pun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Tak ada satu pun yang sia-sia. Walaupun kita berkata berada itu semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gelita, apa sebab, apa gunanya Allah jadikan, tetap juga kita tidak mengetahui. Tetap mereka itu walaupun semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gelita, kita tidak tahu, tetap Allah mengetahuinya. Dia mengingati Allah, dia berzikir kepada Allah 24 jam. Jadi siapa kita nak menentukan segala sesuatu yang Allah ciptakan yang maha bijaksana, dan kita mengatakan ini tidak kena, itu kena, ini tidak kena, itu kena.
Siapa kita nak menentukan? Kerana kita tidak mampu. Saya sendiri pun tidak mampu merubah diri saya sendiri tanpa pertolongan dan daya upaya Allah. Apatah lagi saya nak merubah siapa-siapa pendengar YouTube yang hadir pada petang yang mulia ini. Maka tidak ada siapa-siapa yang dapat merubah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua tidak ada daya upaya, melainkan kita harapkan benar-benar pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa tetap teguh memohon pertolongan Allah. Kerana kita langsung tidak ada daya upaya. Kerana nafas kita naik dan turun pun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menaikkan dan menurunkan. Langsung kita tak ada daya upaya, lemah dan lonlai kita. Tetapi masih lagi kita rasa seolah-olah kita memiliki kekuasaan. Kita memiliki kehendak-kehendak. Kita memiliki berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Hingga menyebabkan kesombongan. Kesombongan inilah malapetaka. Kesombongan inilah menyebabkan kita ini mengundang azab. Iaitu kitalah yang telah menzalimi diri kita sendiri. Lihatlah para agung raja-raja, para pemimpin-pemimpin, para ulama-ulama, mufti-mufti, ustaz-ustaz sekalian yang ada hingga kepada orang yang biasa. Maka mereka semua ini mengharapkan supaya ada seorang yang ke depan untuk membawa kita benar-benar mengenal kepada Allah, mengenal diri. Jadi inilah sebenarnya harapan-harapan mereka itu. Tetapi tidak ada sesiapa yang nak ke depan yang betul-betul sanggup maju ke hadapan untuk mempersoalkan ataupun membawa untuk menyadarkan supaya kita kembali benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah selalu hendakkan kita ini tetap dengan Allah. Wa qada rabbuka. Dan juga Allah mengatakan lagi, iaitu tidak lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah selalu suruh kita kembali kerana kita berasal daripada Allah. Dan kita ni dihidupkan Allah untuk menyatakan yang hidup hanya Allah. Maka kembali merasakan yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita ini menjadi orang yang sangat degil, menjadi manusia yang melawan, yang engkar? Kenapa jadi begini? Adalah disebabkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita masih lagi kita amaliahkan dalam kehidupan. Kesombongan, riak, takbur, merasa diri hebat, sombong dan berbagai-bagai sifat tercela yang berlegar dalam diri kita menyebabkan kita tak terasa apabila kita menyebut nama Allah. Kita tak terasa nikmatnya bersama dengan Allah. Betapa ruginya kita ini apabila kita ketika di dunia ini lagi kita tak merasakan keasyikan, keseronokan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kitalah manusia yang mengundang kepada ke arah iaitu kezaliman ataupun ke arah malapetaka. Kitalah yang menjemput azab itu sendiri. Sedangkan kita bermohon berlindung kepada Allah, sebenarnya kita hanya bercakap berlindung. Tetapi dalam diri kita ini jauh daripada ridha Allah. Kerana kita tidak mahu mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan lain lagi. Kerana dunia ini adalah seperti sebutir pasir di tepi pantai semenjak Allah menciptakan dunia seisinya. Mengapa kita memandang dunia ini sangat penting? Harta dunia, kedudukan dunia, wanita dan sebagainya adalah dunia. Mengapa kita terlampau sangat melebihinya hingga menyebabkan kita terhumban di dalam azab? Adakah yang lain lebih mustahak lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka perhatikanlah, adakah kita benar-benar negara kita ini, pemimpin kita ini
ataupun orang-orang yang diberikan amanah untuk mentadbir, adakah dia mentadbir mengikuti apa yang telah diaturkan oleh Allah menerusi kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, orang arifin billah. Adakah kita membawa ke arah yang mereka bawa itu tadi? Kita lihatlah. Maka jauh dari pengetahuan itu, makin lama makin jauh dibawa kita. Maka itu kita tak boleh nak cakap apa. Kerana kitalah sendiri yang mengundang kepada azab itu sendiri. Kerana bukan Allah yang zalim, tetapi manusia itulah yang sendiri, tangan-tangan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, yang mereka seolah-olah merasakan mereka tidak melakukan perbuatan itu. Inilah dinamakan sesuatu kezaliman, tetapi tidak dia mengakui bahawa dia berbuat kezaliman. Ini lebih parah lagi. Ini yang berlaku dalam pentadbiran di negara kita ataupun di negara Islam-Islam yang lain. Para pemimpin-pemimpinnya kebanyakannya tidak tahu cara ataupun jalan untuk mentadbir seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala hendakkan, ataupun mereka ini dah terkena sihir ataupun membiarkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri dalam pentadbiran mereka itu. Ini amanah yang diberikan Allah kepada mereka, maka dia salah gunakan amanah itu. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi perhatikan pada diri kita masing-masing, kita sebagai khalifah. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, pangkat kita lebih tinggi daripada Raja Agung sekalian alam. Kerana khalifah, maka itulah dikatakan pentadbiran yang daripada Allah, yang mana itu dinamakan orang itu dapat memahami apa istilahnya khalifah. Maka setiap diri kita ini, Nabi Adam diutus sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi mengapa kita tidak memahami darjat tingkatan kita sebagai khalifah? Kerana kita lebih mengagungkan Raja Agung, pemimpin yang atas. Padahal kita ini lebih tinggi darjatnya, iaitu darjat khalifah. Tetapi kita membiarkan darjat khalifah kita ini diinjak-injak oleh diri kita sendiri. Kita tidak memahami Allah dah menaikkan nama kita. Wa rafa'na laka dzikra. Tetapi kita menurunkan nama kita sendiri. Kita sendiri yang merosakkan kedudukan kita sendiri. Padahal Allah nak menaikkan nama kita dengan Allah membuangkan rasa akuan diri kita supaya jangan merasa ada keakuan diri, tetapi kita masukkan lagi keakuan-keakuan diri. Hingga kita jadikan dalam kehidupan kita akuan diri itu lebih penting. Kita jadikan akuan kita seperti Tuhan berhala. Itulah menyebabkan diri kita ini berada di dalam azab jahanam ataupun berada dalam malapetaka yang sebenar-benarnya. Dari itu ubahlah, selagi kita masih ada kehidupan, kita tidak tahu sebentar lagi, esok atau lusa, nyawa kita akan dicabut dalam keadaan kita penuh dengan kebusukan, bangkai yang berada dalam diri kita, bangkai yang kita membuat kesyirikan kepada Allah lebih busuk daripada bangkai-bangkai yang ada di sekalian alam ini. Maka tidakkah kita merasa kebusukan bangkai yang berada dalam diri kita, iaitu kesyirikan yang kita lakukan, mana kita tidak berada dalam ridha Allah? Adakah kita rasa selesa kehidupan kita dengan tanpa diredai oleh Allah? Iaitu kita tidak mahu mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telisik dan perhatikanlah benar-benar, kerana berulang-ulang, berucap-ucapan kali kita memperingatkan diri kita masing-masing supaya kembali benar-benar kepada Allah. Tak ada jalan lain lagi. Ikhlas dan jujur kembali kepada Allah, bukan sekadar mengucapkan dengan lidah syariat, tetapi harus dengan hakikat wal ma'rifatnya. Tanpa hakikat wal ma'rifat, maka kita masih lagi berada di dalam ketopengan kemunafikan. Jadi ubahlah, kerana tidak ada siapa-siapa, saya sendiri tidak dapat mengubah, dan diri kita tidak dapat merubah, melainkan kekuatan
ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah pertolongan Allah sebenar-benar. Hanya Allah yang boleh menolong merubah diri kita. Jangan biarkan diri kita berada di dalam keadaan azab Jahannam, azab yang sangat pedih. Sedangkan kita seolah-olah merasakan bahawa kita ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal azab itu adalah untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Maka kita memperolok-olokkan, kita mempermain-mainkan, seolah-olah kehidupan kita ini macam sia-sia. Kehidupan kita hanya di dunia, kita ingat. Kita tidak seolah-olah buta, tak nampak bahawa ada lagi hari-hari yang lebih kekal abadi, yang mana kita berada di dalam naungan keamanan Allah. Tapi sekiranya kita di dunia lagi kita buta dengan Allah, kita tak melihat dengan mata penglihatan hati kita, qalbun kita yang Allah bukakan, kita tutup, kita buat tak tahu, kita lalai, kita lengah, kita kata nantilah, kita ulangi perkataan itu. Macam seolah-olah kita endah tak endah. Kita tak rasa ini lebih mustahak. Kita rasa keakuan diri kita, kehendak hawa nafsu kita lebih mustahak. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita, yang membawa beban-beban dalam kehidupan kita. Maka itu hindarkanlah, jauhkanlah akuan-akuan diri kita, supaya kita dibuangkan akuan diri kita oleh Allah dengan tangan kekuasaan Allah. Bila kita bersungguh-sungguh, pasti Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan kekuasaan Allah akan membuangkan akuan diri kita. Tapi sekiranya kita tidak bersungguh-sungguh, tidak benar-benar jujur dan ikhlas hendakkan kepada Allah, kita main-main, kita pura-pura, maka kita menipu Allah, menipu orang lain, seolah-olah kita menyebut nama Allah, kita hendakkan Allah, padahal dalam hati kita ini tidak rasa syok ataupun rasa kemanisan dengan Allah. Maka Allah Maha mengetahui, dan orang-orang yang bersama dengan Allah mengetahui daripada apa yang telah kamu lakukan dalam kehidupan ini. Maka tidak dapat lagi kamu untuk menutupi kebangkai kebusukan, kesyirikan ataupun keakuan dirimu itu. Kerana mereka-mereka yang dah berada dalam naungan Allah, berada dalam keamanan Allah, mereka dapat menghidu, iaitu kebusukan, najis, syirikkan manusia-manusia yang berada dalam kepura-puraan. Dari itu sedarlah kita sama-sama, kita diajakkan untuk sama-sama tidak ada yang lebih manis dalam kehidupan kita, dan kita akan beruntung dalam kehidupan akhir dan bila-bila pun apabila kita menjadikan, menomorsatukan ilahun wahid, menomorsatukan, mengesakan Allah, mengikuti jejak langkah Nabi SAW, berjihad bersungguh-sungguh berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ketiga-tiga ini salah satunya tidak ada, maka kita benar-benar berada dalam kemalangan yang besar, ataupun berada dalam azab yang sangat besar. Maka itu sedarlah, tidak ada siapa-siapa yang mampu untuk memberikan kesadaran, melainkan harapan kita hanyalah kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang nak dibawa dalam kehidupan kita. Tak ada yang lebih penting lagi. Jangan kita tertipu, jangan kita dilalaikan dengan selain daripada itu. Maka marilah kita sama-sama berkumpul bersama-sama untuk kita menyusun kekuatan. Kalau kita bersendirian, kita tidak mampu. Jadi kita kena duduk dengan ahli-ahli Allah, orang-orang yang terbiasa untuk merasakan dirinya, membuang akuan dirinya. Maka kita perlu selalu duduk dengan orang-orang sebegini, supaya diri kita mudah untuk mengikutinya. Tetapi sekiranya kita menjauh daripada golongan-golongan orang arif billah yang kenal diri, kenal Allah, kita jauhkan. Apatah lagi kita hina, kita tidak pandang mereka ni lebih mustahak untuk kita dampingi, maka kita benar-benar berada di dalam innal insana lafil khus, benar-benar berada dalam kerugian. Dari itu marilah kita sama-sama jangan mendakwa lagi kita ni bahawa kita tidak memberitahu. Maka setiap peringatan-peringatan ini semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amsala linnas, perumpamaan untuk manusia Allah jadikan terlalu banyak. Maka janganlah kita menutupi perumpamaan-perumpamaan Allah.
Kerana orang yang menutupi melihat daripada perumpamaan-perumpamaan Allah, orang inilah dipanggil orang yang buta. Dan kelak nanti di akhirat mereka tu lebih teruk butanya lagi, lebih tersesat lagi di jalannya itu. Saya secukuplah sampai sini dulu. Kita minta pencerahan lagi dan juga pertukaran daripada sahabat dan sahabat kita, saudara-saudari kita untuk pecahkan lagi. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi 'adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Kita menyadari akhir zaman umat ini memang berpenyakit, macam-macam jenis penyakit. Yang ni kita tidak ada siapa pun bangkang. Semua Islam sedar. Tetapi kita tak setuju tentang dia punya penawar dia punya ubat dia tu. Kenapa tak setuju dengan ubat membuang keakuan diri ni sebagai satu ubat yang penting? Yang kita rasakan ada ubat yang menjadi penawar bagi segala penyakit. Kalau penyakit tubuh badan ialah habatus sauda. Yang ini bukan saya kata penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Itu bukan kata-kata saya, kata-kata Rasulullah. Jadi bagi penyakit-penyakit akhir zaman yang melanda umat, bahawasanya slogan ataupun dakwah ataupun maudhu' membuang keakuan diri ini menjadi satu ubat bagi segala jenis penyakit umat. Kiasannya macam habatus sauda tadilah. Macam mana nak repair masalah ekonomi tertinggal, yang sama juga membuang keakuan diri. Macam mana nak membela umat Islam kena tertindas di bumi Gaza, sama juga buang keakuan diri tu. Macam mana nak atasi masalah orang kafir yang menguasai politik Malaysia, sama membuang keakuan diri juga. Macam mana nak atasi masalah kita punya masyarakat bangsa kita yang terlibat dengan banyak dadah, ketum, gam, syabu, ais, sama membuang keakuan diri juga. Macam mana nak atasi masalah kita ni berada di dalam pengaruh Yahudi, Nasara. Jawapan dia sama juga, buang keakuan diri juga. Dia punya kias dia sama macam habatus sauda tadi tu. Jadi habatus sauda tu bukan siapa-siapa kata, dia adalah Rasulullah yang kata. Jadi beginilah, bagi yang tak setuju, kita cuba dulu. Kita cuba dulu. Cubalah, walaupun tak setuju, cuba juga. Macam ubat lah, macam kita sakit, kita cuba dulu. Bagi yang tak yakin dengan habatus sauda kan, cuba dulu, tak apa, pasal kita ada masalah. Cuba dulu, amalkan dulu dengan cara yang betul lah, iaitu sebelum kena penyakit, amal dulu habatus sauda. Sebab Rasulullah kata jangan tinggal. Jangan tinggal, maksud dia kalau teknologi dah canggih, kita dah ada pelbagai teknologi lah, kata kita boleh buat hospital kat bulan contohnya, tetap bawa habatus sauda tu pergi bulan pakai. Itu maksudnya. Katalah begitu canggih teknologi perubatan, dah ada alat-alat yang begitu hebat, tetap jangan ditinggalkan habatus sauda. Maksud dia bukan tinggalkan teknologi moden tadi ni, yang jangan ditinggalkan ialah habatus sauda. Itu maksud Nabi tu. Kalau kita dah sampai ke planet Mars contohnya, canggih sangat, kita boleh sampai ke planet Mars dengan menggunakan teknologi teleport contohnya, tetap jangan tinggal habatus sauda. Dalam poket ada habatus sauda. Begitu. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf kalau ada keakuan diri, salah bahasa,
Saya ucap terima kasih hari ini kerana meraihkan sudi membuat majlis di rumah kami. Hanya Allah saja yang membalas jasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para masyayikh, daripada pagi sampai petang bertali arus. Para arif billah, ulama-ulama datang ke zawiyah Tok Ayah ini. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan di petang yang mulia ini di Zawiyah Tok Ayah Santan Perlis ni, di mana Allah Ta'ala juga yang memperjalankan kita datang ke sini untuk sama-sama kita menceritakan tentang keagungan, keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita dah lama kita tinggal benda ni, kita dah tinggal benda ni. Kita kena sedar bahawa kita dah lama tinggal nak cerita benda ni supaya naik rohani kita dah lama dah tinggal benda ni. Kita lebih kepada keduniaan yang sebutir pasir tadi tu. Jadi alhamdulillah, apa yang dikatakan seperti Ustaz Aziz cerita tadi, yang dikatakan hanya menyebut la ilaha illallah, kalimah saja yang disebut, tapi tidak memecahkan, tidak berjumpa dengan arif billah, mursyid arif billah untuk menerangkan tentang talqin tentang la ilaha illallah. Jadi kita sama-sama kita nak memperingati benda ni. Kita nak ingat balik, kita nak imbas balik, kita nak belajar balik. Saya sekarang ni saya masih belajar lagi. Belajar dan terus belajar, belajar dan terus belajar, ingat dan terus ingat. Jadi benda ni seperti saya teringat di makam Kanchen Sunan Ampel di di Surabaya hari tu. Saya suka sering memperingati apa benda yang dinasihati oleh sang guru, bahawa kita menziarahi orang-orang alim, wali-wali Allah, tawassul, arti kata tawassul lah, tapi sebenarnya kita menghadirkan siapa dahulu sebenarnya, yang itu diperkatakan itu. Jadi kita kena menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dikatakan la ilaha illallah ni. Dia pun ajar kita dan dia pun bawa, Rasulullah SAW pun bawa, sahabat pun bawa benda ni. Jadi bila kita ada seorang pembimbing rohani, dia akan memperbetulkan kita, dia akan menasihati kita tentang cara bagaimana kita nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Bukan hanya di kulit sahaja, bukan. Jadi kita, saya risau kadang-kadang, saya risau apabila perkataan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kata ginilah, saya mungkin pernah dengar lah quote, bukan quote lagi, memang betul lah. Kita ni kalau ada guru kan, guru ni tahu future kita ke depan tu, bahaya tu, kena perbetulkan balik tu. Itulah kata-kata, kalau kita berguru kan, kita ini dia dah tahu ni semua ni, jadi future kat depan ni, masa depan ni dia tahu, jadi kita duduk kat belakang dia lah. Bukan salah kita berguru dengan dia, tapi jangan ke situ. Jadi guru pun ajar, macam mana Rasulullah SAW ajar kepada sahabat, bahawanya aku diajar oleh Allah SWT. Sahabat tanya, aku macam mana? Jadi Rasulullah kata, engkau belajar dengan aku, dan bila engkau dah faham, kau diberi faham dari sisi Allah SWT, engkau belajar dengan Allah SWT. Itu maksudnya. Dia ada tingkatan dia tu. Tingkatan tu, itulah keadaan dia itu. Fattabi'uni, yang dikatakan ikutan daripada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau dengar ni, saya pun tak tahu, saya pun dengar kat mana pun saya tak tahu. Tapi kalau yang tu yang dikatakan, kita bersama dengan orang soleh ni, supaya diorang ni tahu tau future ke depan ni. Jadi apa rasa hati engkau berkata begitu? Allah Ta'ala tu letak kat mana sebenarnya? Jadi jangan begitu. Jadi kita perbetulkan. Kita hanya tumpukan kepada yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jalani memecahkan 7 sifat yang berulang tadi itu. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, la haul mawjud illa Allah. Itu dia. Hayyun, kita tak rasa kita hidup. Tu. La hayyun. Tak rasa kita hidup. Kita buat tak benda itu dalam kehidupan? Betul tak kita buat?
Betul tak kita buat? Saya bercakap dengan anak isteri saya, betul tak kita buat? Lah hayyun tu kita buat ke tak? Jangan sebut hayyun je. Hidup ni kita rasa tak kita hidup? Kita buat tak? Buat tak? Perhatikan. Kita sentiasa ingatkan keluarga kita, buat ke tak buat? Kalau tak buat, dia masalah nanti. Dia takkan terikut yang 6 tu. La hayyun. Daripada mula la hayyun, dia tak buat langsung, tak buat. Dia kata dia sebut tadi tu. Tapi tak buat. La hayyun. Tak rasa kita hidup. Tak rasa kita... Yang hidup ni menyatakan dia yang hidup. Dia yang esa. Ada tak kita buat? Tauhid dalaman kita ni menyatakan dia yang hidup. Aku tak hidup. Dia yang hidup ni menyatakan dia yang maha hidup. Dia yang maha esa. Masuk. Saya cakap itu dengan... Saya ingat dengan anak-anak saudara saya di Kajang Kuala Lumpur. Saya sebut tu lah. Kan? Pok Long, apa maksud yang macam tu Pok Long? Dia kata. Budak tanya, ada seorang anak saudara saya perempuan tu. Dia tanya saya macam tu. Ya. Ini Pok Long kata tadi tak hidup. Yes. Ini kita hidup, dihidupkan. Bukan kita hidup, tapi dihidupkan nak menyatakan dia yang esa. Tapi kalau kita gunakan yang ni, dia kata, kita faham benda ni, faham dari sisi Allah, tauhid, kekuatan tauhid ni, itulah yang dipergunakan oleh yang terkini ni, yang terdekat tu. Itulah pahlawan-pahlawan kita. Saya cakap dia pahlawan, itu Tok Ahmad Kilau, Tok Wahaman. Ini dia bawa ni, Tok Kopalo, dia bawa ni. Sebab kekuatan tauhid terletak dalam pada mana kita bawa dalam kehidupan harian kita iaitu mentauhidkan Allah SWT dalam cara apa? Lahayun tadi tu. Itu lahayun. Dia menyatakan, engkau yang esa ya Allah. Aku tak ada hidup ya Allah. Engkau yang maha hidup ya Allah. Itu dia. Jadi ada olahan-olahan, pecahan-pecahan dia nanti. Allah Ta'ala akan ni. Jadi saya nasihatkan di sini, carilah pembimbing rohani. Tadi saya ada sembang dengan sahabat saya di WhatsApp tadi tu. Seperti mana kereta yang diisi minyak, kereta isi minyak petrol penuh-penuh, kan? Tapi tak boleh jalan. Tak boleh jalan kereta tu. Kenapa? Isi minyak kereta, isi minyak apa nama Myvi ke contoh kan, isi minyak tapi kereta tak boleh jalan sebab rosak. Tak ada jumpa mekanik dia. Mekanik dia tak jumpa mekanik. Padahal rosak. Memang banyaklah rosaknya ya. Kita pandai-pandai je cabut pelak ni, tapi kita tak tahu apa benda. Buta kita. Kita tak jumpa dengan ahli pakar mekanik yang khas tadi tu. Cuba kalau kita berdamping dengan mekanik tu, bang, kereta saya ni macam mana bang? Oh, yang ni carburetor tersumbat ni. Jadi dia ada servis ke di situ. Servis okey elok kan. Boleh jalan dan sebagainya. Itu maksudnya. Dia kena ada mekanik khas dia. Ini isi minyak kereta tak ada langsung, tak boleh jalan. Jadi terfikir tak kawan saya tu? Dia akan terfikir. Kan bahasa-bahasa Allah Ta'ala ni. Nampak macam simple kan? Tapi bahasa Allah Ta'ala tu apa? Isi minyak tapi tak boleh jalan. Apa benda tu? Sebab tu kita ni dalam pada mana kita kena ada pembimbing rohani yang boleh nak membimbing. Dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Warisatul Anbiya, Mursyid Arif Billah. Yang dikatakan Warisatul Anbiya, yang dikata ada di zaman kamu, Mursyid Arif Billah. Pembimbing rohani yang nak memperbetulkan akidah kita yang dalam merosak ni. Itu kita sama-sama cari, buat solat sunat hajat, sunat istikharah. Siapa pembimbing rohani aku? Kalau pergi Madinah ke pergi Mekah ke, itulah. Kita minta Allah SWT dapatkan pembimbing rohani kita di akhir zaman ni. Jangan pula taksub lah macam saya cakap tadi tu. Kita betul-betulkan. Jangan kerana aku nak selamat, aku duduk dengan mursyid. Jangan, tak boleh. Dia kena betul-betul apa yang mursyid ajar tu, jangan sampai mensyirikkan Allah SWT. Dia dah ajar, mursyid dah ajar gitu, kita kena ikutan-ikutan yang dikatakan daripada Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ikutan-ikutan tu. Jangan sampai dia mensyirikkan Allah SWT. Cara cakap dia pun kita dah tahu dah. Mensyirikkan Allah SWT. Cara mana? Itulah. Perbetulkan, lihat. Tak ada, aku tak ada daya upaya ya Allah. Kita nak, apa-apalah dalam kehidupan harian kita, nak makan ke, nak apa ke. Hari tu saya cerita pasal limau dengan anggur tadi tu kan. Apa yang kita nampak ke limau? Adakah kita nampak sebuah limau? Kalau kita nampak, itulah. Dikatakan mutasyabihat tu. Sentiasa kita memikirkan bagaimana. Rupanya itu dijadikan daripada Allah SWT. Tak lain. Kita nak menghala tuju kepada mengesakan dalam kita makan, dalam kita mandi, dalam kita berjalan, dalam kita belajar pegang pen, belajar pegang pen, gerak kita ke? Kan? Gerak kita ke?
Kita tahu ke itu huruf A, B, C, D ke apa kan? Warna apa, hijau ke, biru ke, merah ke? Kita tahu ke? Dah tahu, kita rasa kita tahu. Kita rasa kita berilmu. Kan ada hadis kursi menyatakan bahawa sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kan kau akan dipertanggungjawabkan. Berani kita nak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Bawalah ilmu. Syekh Zaini beritahu dulu kan. Dia sebut yang nombor 2 tu, saya ingat lagi dia cakap. Sekiranya engkau datang kepada aku membawa ilmu, kan kau akan dipertanggungjawabkan. Kalau tuan-tuan nak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah ilmu di hadapan Allah. Ada video dia kan, saya sentiasa saya dengar Syekh Zaini beritahu tu sekiranya kau datang kepada aku tak ada bawa apa-apa, kan kau akan dirahmati. Itu mana kita dah halalkan lah kehidupan tu. Syekh Abdul Qadir Al-Jani pun dah pecahkan benda tu dah. InsyaAllah kita sama-sama mentarbiah diri kita, mentarbiah keluarga kita, supaya kita sentiasa berkehidupan dengan Allah SWT. Tu bukan kita kehidupan dengan Allah Ta'ala, tu kita kat sebelah Allah Ta'ala kat sini, bukan ke? Tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Itu yang penting. Itu yang dikatakan la ilaha illallah. Sekian saya daripada petang ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat berkumpul di majlis talk di rumah Puan Ayu. Terima kasih di atas jemputan. Semalam saya teringat kata-kata salah seorang jemaah kita yang mengatakan kita ni terlampau risau dengan urusan dunia. Risau dengan kerja, risau dengan nak mengurus anak-anak, risau macam-macam risau lah. Sampai orang kata kerja Allah tu kita ambil. Macam kalau aku tak kerja ni nanti aku tak dapat makan, aku tak dapat nak sara anak isteri aku. Jadi kerja tu perlu, tapi biarlah Allah yang menyusun kita, jangan kita yang mengarah-ngarah Allah. Jadi bila kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni, kita berserah bulat-bulat kepada Allah SWT dan kita menomorsatukan Allah dalam urusan hidup kita seharian. Jadi saya menyeru diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat YouTube di luar sana, semoga kita terus istiqamah dalam dan tak jemu-jemu mendengar pesanan-pesanan kuliah daripada Syekh Aziz, dan dengan mendengar kuliah sebegini dapat memantapkan lagi rohani kita, dapat mendekatkan lagi insya-Allah dengan pencipta kita, dan seterusnya hari demi hari semoga kita dapat hasil tu. Dapat melihat sebelum ni kalau kita seorang yang rasa kita yang buat kerja tu, rasa kudrat kita, rasa usaha kita, rasa semua rasa kita lah yang buat tu. Dengan belajar ilmu ni kita rasa semua tak adalah semua lah, kita nafikan diri kita, kita isbatkan semuanya kepada Allah SWT. Jadi semalam juga saya dengar katanya bila kita dekat, maknanya kita kenal Allah ni, kita nak mati pun kita tak takut. Sebenarnya kita takut, rasa takutnya nak mati. Tapi kita tak cuba nak cari jalan macam mana nak bersedia untuk mati tu. Tapi bila kita kenal, kita belajar ilmu ni bukan dalam masa sehari nak boleh faham. Jadi kena sentiasa terus istiqamah mendengar pembelajaran ni, ikuti pembelajaran ni insya-Allah setiap hari. Jadi kita akan diberi kefahaman, dan kefahaman tu akan datang daripada Allah SWT, akan diberi olehnya. Okey, itu saja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua daripada khatir Rabbani, daripada lintasan yang suci dari Al-Haq, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, yang mana ucapan tu adalah ucapan yang nak mengajak kita kepada mengesakan Allah sama-sama seperti mana Allah mengesakan dirinya, dengan nilai keikhlasan, ataupun bukan nakkan mereka tu ucap nakkan pengaruh, nakkan kedudukan, nakkan sesuatu, melainkan mereka mengatakan seperti mana nak mengajak. Tak ada kalimat yang lebih baik. Allah bagi tahu tak ada kalimat, tak ada sebutan yang paling baik, melainkan sebutan orang yang ikhlas benar-benar mengajakkan
supaya ajakan itu mereka dapat Allah Ta'ala dan dapat benar-benar kenal Allah, mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Itu ajakan yang paling Allah Ta'ala suka. Sampai Allah bagi tahu sebaik-baik perkataan. Jadi inilah dia sebaik-baik perkataan. Jadi kita ni tidak mampu. Jadi yang sebaik-baik perkataan tu sebenarnya dialah, ikhlas dialah. Yang mengatakan, yang mengajak tadi dialah juga yang menyuruh, dia juga yang berbuat. Dia yang sebenarnya sekalian alam ini dialah pentadbirannya. Dialah yang mengurusinya dengan sempurnanya. Jadi insya-Allah apabila kita dapat duduk di situ, maka adalah jiwa penanggalan. Mudahlah kita kalau ditanggalkan oleh Allah atau dilekangkan oleh Allah sesuatu yang masih melekat, masih ada lagi siwa-siwa ataupun sesuatu, walaupun ada satu lagi, masih ada satu bencana besar lagi, maka itu Allah akan hilangkan dengan tangan kekuasaan Allah sesuatu yang sulit untuk kita nak membuangnya, melainkan Allah lah sendiri yang kullu man 'alaiha fan, semuanya Allah yang boleh binasakan, Allah yang boleh lenyapkan, kerana dia yang menciptakan, dia yang boleh lenyapkan. Jadi letakkan di situ sungguh-sungguh, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, maka akan kita dapati Allah memudahkan kehidupan kita. Kerana sesaat ke depan adalah kita harapkan Allah lah yang memperjalankan. Sesaat, sedegup jantung, senapas pun kita rasakan engkau yang mampu menaikkan napasku dan nurunkan napasku. Aku tak memiliki apa-apa. Sampai penanggalan yang begitu. Dan kita jaga di situ istiqamah supaya diri kita sentiasa bersiap-siap merasakan yang kita ini tidak boleh berbuat apa-apa melainkan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf akan kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada akuan diri. Ampun. Maaf banyak-banyak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Auza'i, Ahmad Auza'i Al-Masri yang menjemput kami datang di tempat yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.